Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma qawwimna iza awajajna wa a'inna iza istaqamna. Allahumma qawwimna iza awajajna wa a'inna iza istaqamna. Allahumma qawwimna iza awajajna wa a'inna iza istaqamna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, sidang pendengar kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ibu dan bapa yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, di petang hari ini sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sekali pula dengan limpah rahmat nikmat kita kepada kita selaku hamba-Nya, supaya kita menjadi hamba-Nya yang diradai baik di dunia dan juga di negeri akhirat nanti. Sedang pendengar yang saya kasihi sekalian, seperti mana kita sudah tahu dan sudah maklum bahawa pada hari ini kita sedang berada di dalam bulan Muharram. Manakala apabila kita duduk dalam bulan Muharram, maka menandakan kita makin hari makin dekat dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahun ni tahun 1432 Hijriah. Jadi koho tambah 1 tahun lah kalau kira di segi umur kita. Kalau kira di segi usia kita, makna kata kita sudah tambah umur kita dalam menghadapi pada Allah Subhanahu wa taala tu, koho makin hari koho makin dekat. Cumanya duduk di kita ialah umur kita nambah atau amal ibadat kita adakah nambah tak nambah. Jadi orang yang Nabi terpuji kepada mereka-mereka itu, iaitu orang yang manakala umur dia dinambahkan, usianya panjang, umurnya panjang, yang elok kedudukan dan elok di segi amal ibadat dia. Tapi orang yang paling suwe, orang yang paling tidak mulia atau orang yang paling tidak disukai oleh Islam, iaitu orang yang dipanjangkan umurnya kama dia Allah Ta'ala, kama orang yang dipanjangkan umur kama dia tidak baik amal ibadat dia. Pada kata amal ibadat dia tak ada, amal ibadat dia ni tidak sempurna, maka lebih-lebih lagi ia masih deraka kepada Allah Subhanahu wa taala, deraka kepada Allah Subhanahu wa taala, deraka kepada Nabi. Begitu ini menyebabkan orang itu yang tidak ada nasib baik bagi mereka itu. Sedang pendengar yang saya kasihi sekalian, kalaulah kita ingin nak menjadi orang yang dipuji oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga dipuji oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu orang yang dipanjangkan umur kama dia elok ibadat dia, elok panggil kerja buat dia, dan orang yang tidak nasib baik iaitu orang yang dipanjangkan umur tambah-tambah dia deraka pula kepada Allah Subhanahu wa taala dan deraka pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pendengar yang saya kasihi sekalian, di petang hari ini insya-Allah taala saya akan bersama dengan kita dalam sekitar beberapa minit untuk sama-sama kita mari bicara dan kita mari menteliti kedudukan kita hari ini, kedudukan kita, kelakuan kita, perangai kita, suasana alam sekitar kita ni sekarang lah ni duduk di sekak mana dah. Oleh kerana kita ni kena mikir sama lah, pendek kata kecek mudah-mudahnya kena mikir sama. Kata kita ni makin hari makin rapat dengan lubang kubur lah, kecek mudah-mudah kecek kata pesen betul apa panggil betul daya lah, betul wi kamcai kepada kita ni, mana kata kita makin hari makin rapat dengan lubang kubur.
Nah, saya sendiri sedang pendengar sendiri, makin hari ya kau makin dekat dengan lubang kubur. Tak ada siapa dia makin hari kau jauh dengan lubang kubur, tak lah. Cumanya duduk di kita lah. Nah, khabar tak khabar, nah, sedar tak sedar gitu lah. Tapi tabiat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goyak kepada kita, tabiat manusia kita ni berahi panjang angin-angin. Nah, berahi panjang angin-angin. Apabila panjang angin-angin ni dia tak khabar kata dia nak mati, dan dia tak khabar kata dia nak hadapi, nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila-bila tu. Nah, duduk jadi panjang angin-angin, ada dah kereta sebuah, wasa nak kereta sebuah lagi, ada tanah dah serai, wasa nak serai lagi. Nah, hak tu tak ada jadi masalah lah bagi kita tu, tidak ada, bukan salah. Nak ada dah kereta sebuah, nak kereta sebuah lagi, bukan salah. Nah, ada dah tanah serai, nak serai pula, bukan salah. Ada dah rumah sebuah, ada dah rumah sebuah, nak lagi 2-3 buah lagi, bukan salah masalah tu. Cumanya ya salah di segi kita panjang doa angin-angin kita menyebabkan kita lupa tempat kita nak pergi hak asal. Nah, umur nak tanah serai, tambah pula semaya kita kau makin hari makin tirus, makin hari makin pendek, makin hari kau makin gaduh. Kau mula tak ada tanah kau semaya nampak juruh molek, kau mula tak ada kereta nampak semaya comelot ni. Tapi bawa-bawa kereta ada kereta semaya, jadi orang panggil, orang tua panggil supaya dengan apa tu, supaya dengan air patut padi. Cocah sekaligus sudah 2-3 minit sudah semaya zuhur 4 rakaat, cocah sudah semaya asar 4 rakaat. Jadi gaduh. Ya, jadi orang panggil tidak ada khusyuk, tidak ada tamak ninah, juruh molek. Karena apa? Karena waktu angin-angin kita panjang doa. Sampai di sini sedang pendengar kaum muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, supaya kita di antara perkara-perkara yang nak membuatkan kita tu jangan panjang angin-angin tu. Nah, jangan panjang angin-angin tu, iaitu kita kena rajin lalu kat tepi-tepi kubur, lalu gi berakhir gi ziarah tempat orang-orang mati, tempat-tempat orang sakit, ziarah hatta orang kubur begitu. Inilah kena rajin gi pasal tu ya, baru kita tak panjang angin-angin. Nah, baru tahu kata kita satu hari pun demo kena ngusung lagu ni juga. Kita satu hari kena demo kambuh dalilah hak pun lagu ni juga. Satu hari kita kena bawa pergi lagu ni juga. Kita jadi panjang, dia panggil jadi teringat sama tu. Sabit tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia royak katanya, dulu aku biasa daripada menziarahi kubur, tapi sekarang ni kulih kerana ziarah kubur tu adalah membuat kita mengingatkan kepada mati, mengingatkan kita kepada alam akhirah. Maka Nabi SAW katanya, maka hendaklah kamu ziarahlah kubur tu. Sabit tu sedang pendengar kaum muslimin dan muslimat, di antara perkara-perkara nak kita tu tak saya jadi panjang angin-angin tu, kita kena pergi ziarah tempat orang mati, banyak-banyak, pergi ziarah kubur, acak-acak ya tak panjang angin-angin. Nah, bukan salah ada kereta, bukan salah ada tanah, bukan salah ada rumah besar begitu ini, bining 2, 3, 4, tak salah, bukan salah. Nah, ya cumanya nak apabila kita ada barang tiga tu nak kita ingat kepada akhirat lebih banyak. Ada kereta sebuah, nak sebuah lagi, ada sebuah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sikit. Apabila ada kereta 2 buah ni ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak lagi, kita belilah kereta sebuah lagi. Kita ada tanah serai urai dah, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala sedikit. Kalau ada 2-3 rai, 4-5 rai ni, kau tambah ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beli banyak, tak apa lagu tu. Tanah kita dapat panggil fi sabilillah lagi, tu paling molek sekali. Sabit tu sedang pendengar, cumanya nak jaga kepada fok-fok kita lah, nak ingat pada fok-fok kita kata tempat kita nak pergi sebenarnya duduk di alam akhirah. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam ya biasa ibarat kepada kita, ya biasa buat perbandingan kepada kita, katanya kita mari dunia ni seumpama dengan orang musafir. Seorang musafir lah.
Kalau nak banding lebih dekat lagi, kita banding dengan supaya demo game Mekah. Supaya demo game Mekah tu. Game Mekah tu mula kira-kira tu nak klik, kira nak klik pula lah, bukan nak duduk denung. Nah, buat kita game Mekah, pupuk kita tu duduk game Mekah selama kening tu, kira nak klik tu. Kira nak klik. Sebab Mekah ni pak kita pergi buat amal ibadat. Kita cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di denung. Lepas tu tempat kita nak klik sebenarnya di rumah kita ni lah. Apabila kita nak beli, nak buat klik ke rumah kita, pesening ke negeri kita tu, oh ya, bahasa dia terpaksa kita kena beli tego tu, beli air zamzam lah, beli stuking lah, beli sejadah lah, buat klik. Bekalnya kita nak klik kepada tanah Jawi kita. Sebab dia kita klik tak ada barang, orang panggil tak ada barang lekat tangan sikit ambuk tu, mana kata kita tu supaya tak pergi Mekah lah. Nah, tempat kita nak klik iaitu negeri kita, tempat rumah kediaman kita. Sabit tu pok-pok hujat kita, apabila pergi Mekah tu beli barang tu lah, beli gelas mah lah, gelas minggu lah, gelas 2 minggu lah, beli apa panggil celok kening lah, celok gapo lah, dah beli. Tu juga nak wari kepada negeri dia, nak wari kepada tanah air dia, nak beli barang tega tu. Sebab ya peheh kata ya gi itu adalah gi untuk nak klik semula. Begitu juga sedang pendengar kaum muslimin dan muslimat, kita mari dunia ni ibarat lebih kurangnya supaya kita pergi Mekah. Sebab tu kita duduk atas dunia ni, kita kena belilah barang-barang hak kapah kita nak kata kita nak pakai di masa waktu kita duduk di akhirat lagi. Nak beli sejadah, nak beli gapo, nak beli tu, nak beli ni, kita kena belilah. Atau kita buat jadi bekal semaya kita, bekal puasa kita, bekal zakat kita, bekal panggil perang ngaju kita, dan bekal panggil barang-barang hak nampak kata jadi bekal untuk kita nak pergi negeri akhirat lagi. Hak tu kita kena buat ginya. Tu bukan duk kali pas setahun. Nah, masa makin hari makin dekat dah dengan lubang kubur. Nah, pas setahun lepas. Nah, pas seko beli burung buat jamu, orang duk ber di sejik ni, dia duk ber tak pada gerai tu, duk kokek tak pada gerai tu. Jadi dia tak khabar kata dia nak klik ke akhirat, dia nak klik Jawi pula dia tak khabar. Dia nak klik akhirat pula tu dia tak khabar. Sabit tu sedang pendengar kaum muslimin dan muslimat, orang hak peheh sakut paut dengar kata dia nak klik ke alam akhirat semula ni, iaitu orang yang beriman saja. Orang semata-mata beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak tahu, tidak khabar diri kata dia nak klik ke alam akhirat semula tu, mana kata Islam yang panggil orang lalai. Orang lalai. Tama-tama fuk kita orang Islam lah. Tama-tama fuk kita Islam ni. Islam ni, pokok Islam ni ada dua perkara mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tak khabar kata nak klik ke akhirat ni dua orang saja, iaitu orang yang lalai dan orang yang jahil. Buat kita dua perkara tu ialah jahil kerana tak tahu, tak ngaji, orang ngajar tak pergi dengar, orang ngajar le radio, dia tak biasa pergi buka radio. Ya, peluang untuk dia jahil tu ada benar. Sabit tu saya ada pesan sokmo-sokmo widah pada puak-puak kita di rumah tu. Learning jamin sehari tu demo nak ngajar gapo, kita nak ngaji gapo, kena ngadak depan, kena pergi pelaga lutut. Kena gatih sikap, kena naik uto begitu ini cari ilmu, nak boleh satu-satu ilmu. Tapi lo ni alhamdulillah kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada hamba dia untuk atas orang ngajar, dok ngajar di stesen radio ni, boleh pergi serata tepat celah mana boleh dengar suara ni, boleh dengar belakang. Tak kira dok celah bukit, celah pohon kayu mana boleh dengar belakang. Tapi tu tak say nak dengar juga tu hak tu. Nah, demo atas suara pergi dok dapur dah. Dulu jamin sehari tu kalau nak ngaji so, nak siap bawa tak leh, nak uri daun pucuk kemudu tak leh. Kau jamin sehari tu kena dengar, kena perhati. Ni tak apa, dengar bela-bela, kau ikan bela-bela, nah siap bawa bela-bela tak apa. Tapi tu saya tu tak sing ngaji, tak sing dengar orang ngajar tu. Nah, tambah-tambah hal lebih teruk lagi tu.
sakut pau dengar orang ngajar kau duk katuk telinga tak saya dengar. Wal iyazubillah. Sebab itu sedang peringat yang saya kasihi sekalian, peluang untuk kita nak ngaji, lubang untuk kita jadi orang jahil tu adalah sudah tutup, sudah tak ada lah dari zaman ni. Tapi walaupun tidak ada lubang untuk nak jadi orang jahil, ilmu hak kita duk boleh learning tu Tuhan royak kepada kita, katanya ilmu hak kita boleh learning tu adalah seumpama air yang kita celuk di dalam maha semut, patu hak lekat di ujung jarum tu. Ilmu hak kita tak boleh learning tu. Ilmu hak kita boleh banyak-banyak tu. Sekadar tu je. Nah, sebab tu Islam kita ni ia tak ajar kepada umat dia supaya kenyai dengan ilmu-ilmu dia. Nah, kadang-kadang pok kita kawan cuk dah kelas 10 ni tak kena ngaji dah. Dak, Islam tak ada lagu tu. Kawan cuk dah penyatri, kawan tak kena ngaji. Dak, kena ngaji. Kawan cuk dah penyata ni tak kena ngaji. Dak, kena ngaji lagi. Doktor pun kena ngaji lagi. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala ia pesan kepada pok kita di dalam Quran, bimbang takut kita kenyai dengan ilmu. Nah, kenyai dengan ilmu ya pesan suruh kita tu kata sama wa qur rabbi zidni ilma. Suruh kata sama, terus tambah sama ilmu. Allah Taala tambah sama ilmu kepada kita. Jangan jadi sabit tu kita dengar dalam beberapa perkataan para salafus soleh dulu, barang siapa yang tidak menambahkan ilmu pada satu hari, yang hari mana-mana tu, orang tu tidak ada keberkatan dalam hidup dia. Misalnya kata hari ni tidak tambah ilmu apa. Panggil jadi kosong. Kalau panggil, kalau taki kosong, mari kosong, kelik kosong. Waktu tu tidak ada keberkatan dalam hari dia. Sebab tu sedang peringat kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, sedang peringat yang saya kasihi sekalian, ilmu untuk kita nambah tu ada peluang. Nah, kita dengar dalam radio, kita baca dalam surat, kita dengar orang ngajar apa gitu ni, ya peluang untuk kita nambah ilmu. Serta kita banyakkan doa wa qur rabbi zidni ilma. Sedang peringat yang saya kasihi sekalian, jadi kita lagi Allah kau panjang sedikit sakut paut dengar hak saat ni kita kecek. Sebenarnya sedang peringat yang saya kasihi sekalian, di petang hari ini saya ingin nak bawa beberapa contoh, beberapa cermin kepada pokok kita berkenaan dengan perangai Nabi SAW lah. Nah, nak bawa perangai. Kadang-kadang kalau ni pokok kita tak ada kenal mana Nabi. Kenal kata Muhammad Rasulullah, anak Abdullah, mak dia nama Aminah. Dia mati Madinah. Tu sekadar tu kadang-kadang lah. Hak dia mau lebih tahu lagi kata Nabi Muhammad lagu mana. Ya buat kita tak tahu, tak jelira nak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulah menyebab kita rasa tak kasih. Dan musuh kata kasih, kita nak kasih lagu mana? Butir ke apa kita nak kasih kepada Nabi? Sebab kita tak kenal sungguh-sungguh. Kita tak kenal sungguh-sungguh supaya werung-werung kita lah. Dengan khabar kata naik dia mati, naik dia praik dia mati, teriuk sore-sore jebeh-jebeh tarik mata yak kededek tu bik mari. Karena apa? Karena dia kenal praik dia tu. Dia kenal kata sedang lagu ni, dia kenal. Nah, atau bau ni demo duk geger kata gapo tu san-san demo panggil san-san mati bau ni, pakat teriuk bak belako. Nah, orang lain teriuk tak apa, takut puak-puak Islam kita mukminah teriuk, Raqiyah teriuk, demo tu mati teriuk apa? Teriuk kerana dia kena hakikat sakut paut dengan demo tu. Tapi Islam kita tak boleh teriuk kepada orang kafir, teriuk kepada orang bukan Islam, menangis di atas orang Islam, orang bukan Islam meninggal dunia. Sebenarnya Islam kita tak ada duk suruh lah lagu tu. Tak ada duduk ajar, tak ada duk suruh gembira, suruh gesa-gesa teriak dak, tak ada duk suruh lagu benda-benda tu. Nah, kita duk pergi teriak yang menaung. Nah, siapa bunuh diri lah, setengah-setengah hak demo kafir lah orang Islam tak ada lagu ni siapa bunuh diri kerana Michael Jackson mati baru ni, meninggal mapuh baru ni. Setengah-setengah orang lain bukan Islam tu ya siapa mati, siapa bujang bunuh diri.
Nah, sebab apa dia berani bunuh diri tu? Kerana dia tahu hakikat demo tu. Lepas tu kita ni kenal dengan Nabi SAW, kenal setara mana. Jadi balik akor kenal Nabi, orang so kenal Nabi, kenal wi jadi sungguh, kenal siapa dalek, kita kena piah-piah gitu ya, sebut kata demo kata Nabi Muhammad. Orang Arab beranak Mekah, mati Madinah. Kita kau tu dengar, tahu. Tapi apabila orang lain daripada orang lain suku Sakak tengok demo tu cekuara mereka cek sahab mati tu, kita kenal siapa bining bila beranak bila panggil duit ia danyak mana bahawa itu kita kenal dalai-dalai sampai yang mati. Apabila yang mati tu kita teriak, tapi kita kenal apa dalai. Sampai tu sedang pendengar yang saya kasihi sekalian, saya nak di sini ni di masa dalam sekitar 20 minit lagi ni, saya nak royak kepada kita beberapa perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita lebih kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut cerita Nabi kena wak khenak dia orang, kita masa berasa siye pada Nabi, berasa nyanyo kepada Nabi bawa Islam wari kita, siapa kena gitu mu dia mau wak khenak. Ya kita siapa? Ya panggil bahasa Sia panggil lekseng. Ya panggil siapa orang darah, pakal siapa lah daging darah. Sampai tu ya kita wasa kasih. Apabila kita kasih siapa tangga tu, ikutlah Nabi Muhammad kata gapo, ikutlah Nabi Muhammad cerita gapo-gaponya, kita nak turut semata-mata. Nak turut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wak lagu ni kita nak wak supaya dengan dia wak. Sampai tu sedang perengal kaum muslimin dan muslimat, saya nak wayak cerita sakut pau dengan sahabat Jamil Sari tu, nak wayak kata ya kasih pada Nabi Muhammad, cerita pada Nabi Muhammad, sera siapa daging darah sungguh pada Nabi Muhammad. Nah, kalaulah Nabi Muhammad lalu di tempat mana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunduk untuk tak suri tepuh dengan pohon kayu hendak sutuk pala dia tu, padahal salah satu sahabat tu ya tak tinggi mana tu genah, tapi tahu kata Nabi tunduk di situ tu, ya lalu di situ tu. Lalu sekali dengan Nabi Muhammad, dia lalu sore pun walaupun dahai kayu tak kena pala ya dah pun, ia tunduk lagi nak ayat kata kasih siapa tahu tumbuh. Siapa pada hak ni Nabi tak ada disuruh turut dia. Nah, ia tunduk kerana nak tepuh ngapala dia. Kita taklah sahabat sore tu tak ada tepuh gapo ngapala dia, tunduk apa. Tapi ia tunduk juga kerana ia tiru contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia kena hakikat. Sebab itu sedang pendengar kaum muslimin dan muslimat, mukminin yang mukminat yang saya kasihi cintai sekalian, masa sekarang learning digital learning ni kita kena Nabi sallallahu alaihi wasallam kena tak sungguh. Saya yakin kata pok kita kena tak sungguh. Nah, kalau kena sungguh tu Nabi suruh puasa, ya boleh puasa lalu dah supaya baru ni ke Asyura dengan Tasu'a Nabi puasa. Nah, sahabat duk kita ada duk tanya kata puasa apa Rasulullah lagu ni. Oh, duk lapar peri kita pada puasa bulan Ramadan nu jadilah. Puasa apa Asyura, mari Muharram kena puasa, mari Arafah kena puasa. Baru ni puasa sebulan pun peri dah habis lagi, dia puasa pula. Dak dia tahu kata Nabi puasa, ya puasa. Tapi tu sedang pendengar kaum muslimin pok kita, saya yakinlah tak siapa tahak kena sungguh lagi sallallahu alaihi wasallam. Tak kena Nabi. Sabit jadi susah sama dengan Nabi ni. Nabi suruh masuk sejik, kita duduk tak pala gerak. Nabi suruh semaya di pada, kita tubuh masuk sejik. Nah, Nabi suruh puasa, kita pakai pikul kawah pasang kita ni. Jadi susah dengan hak Nabi goyak. Kasih lagu mana? Kasih apa lagu tu? Tak kasih lagu tu. Duk belawai, nak ke sobek belawai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk belawai tu. Bukan duduk kasih aku tu. Nah, sampai tu sedang peringat kaum muslimin dan muslimat, masa ada lagi sekitar 15 minit atau saya cuba nak sebut buat kita dengar beberapa sifat perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perangai Nabi nak kita tambah kasih lagi. Nah,
saya nak royak di sini tujuan nak wi saya lebih kenal Nabi SAW lagi. Lepas tu nak wi sedang pendengar lebih kasih lagi, lebih kenal Nabi SAW. Lepas pada ning insya-Allah taala muju-muju kalau kita tahu kata Nabi buat lagu mana-mana, Nabi suruh gapo-gapo, kita boleh buat lah sebab kita kasih. Mari demo duduk upat telinga lagu mana kita tahu kata nak kita kasih kepada Nabi. Nabi cerita kata dia buat lagu ni, kita buat. Nah, kita buat lalu dah. Sebab kita kasih. Nah, sebab orang Islam kita ni wajib kena kasih kepada Nabi. Kena kasih, kena cinta. Kalau awak tak kasih, tak cinta pada Nabi, bukan kalangan orang Islam. Di antara cara kita nak cinta, cara kita nak kasih yang Nabi SAW royak kepada kita, katanya kita kena buat apa hak dia tunjuk ajar pada kita. Tu mana kata kasih. Nah, sebut semua ku kasih kepada Nabi. Nah, ku cinta pada Nabi. Sejik tak sama mari. Kasih apa tu? Nah, aku kenal pada Nabi. Aku kasih pada demo tu. Kasih pada Sayyidina Umar. Cinta pada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Nabi suruh baca Quran, kita tak biasa baca Quran. Kasih apa lagu tu? Tak main kasih lagu tu. Tak pandai, kena ngaji. Quran tak pandai baca, kena cari cikgu main ngajar. Kena cari, kita kena cari cikgu. Sebab Nabi suruh kita baca Quran, suruh tadabbur Al-Quran. Pas kita ngaku kata kita kasih lagu mana lagu tu? Quran tak pernah baca, orang duduk sejik penuh, dia duduk tak pala gerak-galik, kena duduk ngangguk burung, ngumbak jambu galik-galik lagi, biar duduk beh. Tu kabar dia mau peh kata Tek Imi murih. Tek Imi tak leh yang murih, peh saya pegang burung ngumbak jambu tak ada murih, pegang molek tak ada apa. Tapi waktu semaya tu kena mari sejik. Nah, tu nanti saya nak baca ni kata sakut paut dengan Nabi kita SAW ni. Lagu mana dia sakut paut dengan PA perangai dia tu. Tambah-tambah PA perangai dia dengan keluarga dia, dengan suami, dengan isteri dia di rumah ni. Waktu dia duduk di rumah ni, tewah-tewah basuh dengan Siti Aisyah kita. Nabi kita ni duduk di rumah, tewah basuh. Nah, gile basuh bekah. Nah, Nabi pun basuh, Siti Aisyah pun basuh bekah-bekah hak dia wak guna tu. Siapa kata ada riwayat dari dalam satu hadis. Nah, Siti Aisyah kata pada Nabi, kata lagu mana? Siti Aisyah waktu dia basuh bekah lah. Nabi kata da'ili, mu tinggallah bekah tu tak usah basuh lah, aku nak basuh sendiri. Aku nak basuh benek kata kecek pasal kapung kita kak. Pinggir tu Aisyah. Nah, sebab Nabi ni satu ketika dia panggil kat Siti Aisyah, dia tak panggil Aisyah, hey Aisyah. Tak ada panggil supaya puak moh kita duk panggil kan. Panggil bini mek-moh. Rakiyah. Tak ada panggil dak lagu tu lah. Moh kita ni panggil hak lebih teruk lagi. Mek noh genek weh. Panggil siapa mek noh. Tak apa boh gelar pula ke selak belakang so. Mek noh tu teruk dah boh genek pula so lagi tu. Nah, pak kita tapi Nabi nak royak di puak kita lah. Patut ni saya kalau boleh ni so pun camin dah. Nah, jadi Nabi SAW dia tak panggil meksoh dok kepada bini dia. Kalau nombor kita meksoh lah. Nah, panggil meksoh lah, panggil apa lagi? Huduh buat itu dah. Saya ngakulah. Pok kita panggil bini. Bini pun panggil kata lelaki panggil dolah. Panggil dolah. Tak ada panggil abai ke, comel sikit, sedap dengar sedikit. Kalau umur 50 pasal jadi umur 20. Muka bini kita panggil abai. So siap belum umur sekaligus. Ni panggil dolah. Tambah tu lagi dolah hitam tu. Dolah hitam, dolah sadah hitam pula dah. Tu tak comel. Sebenarnya sedang peringatkan muslimin dan muslimat. Saya nak sebut di sininya kata jadi Nabi ni nak ayat kata ya perangai ya juruh tak juruh ni. Dia panggil kepada Siti Aisyah, dia tak panggil nama. Kadang-kadang satu ketika dia panggil Humairah, dia panggil manis dengan.
Hei orang, hei apa tu, biningku yang warna si merah jambu tu, dia panggil. Maning kita dengar, tak ada panggil Aisyah dak lah. Tapi itu sudah pendengar yang saya kasihi sekalian, kalau pertanding dengar hak saya ngajar ni, kalau saya kecek ni, kita cuba ubah sikit cuba ubah bining kita panggil Mekno, ada panggil Tijoh, ada panggil Tijoh. Nama Kharijah tapi dia panggil Tijoh, mudah sikit panggil. Kalau nama pasal dulu-dulu sikit dia panggil, "Hei bunga." Gamahnya kat sekali. Bunga pun jawab kepada apa dia tu atau pada tok laki dia, "Hei dah lah, tak ada piye nak koyoknya lagi." Duk. Jadi kasar. Jadi orang panggil kuam suk dia tak ada dalam keluarga. Nah, kuam om yun atau panggil mesra jalan keluar apa rumah tangga dia tak ada. Sebab tu ya kena panggil nama sedap dengar. Kalau nak panggil adik pun tak apa, baru-baru nikah panggil adik, panggil abang. Comel, sedap dengar lah sedikit. Kalau duit belanja, duit 50 kok sehari tu pasal kau nak duit 100 siapa 1 kok siapa sehari dah. Ni panggil nama udah tak sedap dengar. Nah, tak sedap dengar tu ya lagu tu lah. Tapi nak royak pada kita yang sedang pendengar yang saya kasihi sekalian, Nabi ya panggil kepada bini dia panggil Humairah, ya benar Siddiq, wahai anak tina As-Siddiq, dia panggil lagu tu. Nah, dia panggil sedap dengar lah. Di situ ya baru mari dia panggil kasih mesra. Nah, dia mau kata tu emi angin. Kata kau okay. Jadi kenanya kau panggil Allah, kau panggil kami nama pun. Nah, anak sebatah dah ni. Dia kata pula bukan kecek kasar, kecek lemah lembut, bukan makna kata tak boleh anak, boleh anak sebatah apa tak apa. Jadi orang panggil jadi kasih sikitlah. Apabila kasih ya masyarakat kita ya comel sedikit. Nah, laki bini ya kasih, tak ada dok baloh. Apa gitu gini ya sedap itu sedikit. Masyarakat kita panggil bahasa Malaysia panggil keluarga harmoni. Keluarga panggil cun-ciwa bahasa Sia kata. Ya tak baloh sikitlah. Ni tak baloh. Pertama tok laki ni pasal dia tak jangan lah kat orang. Pasal dia orang jadi tok laki ni. Dia kata ya orang jatuh, dia tak jalah orang. Nah, balah dengan bini sedikit, mula cari tempat nak tidur, tempat lain lalu. Tak boleh, tak nampak gambar harmoni ni. Keluarga tak nampak gambar harmoni ni. Sebab itu sedang pendengar yang saya kasihi sekalian. Jadi nak royak di sini yalah. Cerita panjang. Nah, hari ni wasapa tak habis lah. Cerita nak royak. Insya-Allah Taala tengok senar depan saya kecek mula sekali lagi di antara akhlak-akhlak Nabi nak wi kepada kita. Nah, tambah-tambah supaya kita duk kecek lah. Kecek nganuk, kecek mung, kecek ku, kecek demo, kawe, ya masyarakat pak kita ni, masyarakat sangkum sam cawak cedeng pak tai ni ya kecek anak-anak kecek jadi lemah lembut. Kalau kecek supaya saya ni, supaya Tek Ime ni, kalau demo Tek Ime tak kena mata hidung, Tek Ime tak sedap kalau tak kena nama kecek. Tapi tu nak royak nak pesel weh. Pia-pia nak mari wasa nak temu dengan Tek Ime, sebut nama lalu. Abang mak duk dengar lama dah suara Tek Ime duk kecek le radio. Abang mak wasa nak jumpa tu misal kata. Jadi sebut nama gitu. Panggil nama lalu. Tek Ime pun sedap nak kecek. Nah, ni sebut kata demo. Kawe. Kawe ni dengar sokmo demo duk kecek letesan radio. Tek Ime ni payah nak dengar nak sebut apa. Dak. Demo nak sebut nama tak sedap, tak sebut nama tak sedap. Sebab itu kita sangkum pak kita ni pasal sebut nama dia sedap dengar. Tek Ime misal kata adik ke, misal kata kak we ke, mama ke, sebut nama aku tu. Ni kalau duk main demo kawan duk main lagu tu ya tak dengar. Nah, kalau tak dengar. Sebab itu nak royak di sini yalah. Nah, atau orang kecek aku mung tak sedap dengar belaka tu. Kamu duk mana tak nampak lama. Oh, aku duk sana nu. Tak sedap dengar. Kalau berkawe engkau sikit, tapi kawe cuma abeji duk bakok nu, duk kerja bakok nu.
Bemak duk mana lama tak nampak, ya sedak dengar sedikit. Habis tu buat kita lah. Nak royak lah, nak pesan pada buat kita. Kita kalau ubah selera, jadi manis sedikit tu comel. Jadi nak royak contoh pengajarannya daripada Nabi lah. Saya duk royak lagu ni jadi manis dengan manis. Kita dengan Nabi Muhammad yang panggil kepada Siti Aisyah, panggil Humairah, panggil si jambu muda, panggil manis, sedak dengar. Aisyah pun apabila dengar Cik Abel dia panggil lagu tu, siang bulu romo. Nah, wasa nak pakai jangok-jangok sedikit, wasa nak pakai minyak bawi, Abel-abel ya hidup sedikit. Ni panggil mekno. Nah, kalau tadi duk siye lagu tu pun tidur malah kare lagu tu lah. Nah, bulu lubat tiak ya hapak peraing bau belacer tidur je semalam ni. Nah, tak duk hapak dekat belacer duk tubuk sama belacer dalam dapur tidur ngacuk tu. Karena apa? Karena apa ya panggil mekno. Adik ya pun panggil Allah. Mekno Allah. Tapi itu sudah pernah. Saya nak kat contoh kata Nabi ni ya panggil Siti Aisyah dia tu bini dia panggil Sawamani, panggil Humairah. Habis tu buat kita kalau boleh panggil. Ni cerita saya nak royak ni, nak royak kata Nabi al-Mahmud. Nah, dengan bining dia, dengan orang sekeliling kala dia tu. Siapa sakut parak dengan basuh pinggir pun, Nabi pun nak basuh pinggir. So, siapa kata royak kepada Siti Aisyah dia tu, kata tinggallah pinggir situ, susah basuh lah, Abel nak basuh sendiri. Nah, pun Siti Aisyah, Abel tak usah basuh lah, adik sah atau Humairah nak basuh sendiri. Kena jadi lagu tu. Nah, kena jadi lagu tu sedap dengar sedikit masa kasih lah mesra tu. Nah, kita dak pinggir. Kawin tak basuh. Nah, hak jatih lah kata. Dah lah mana kawin tak basuh. Kena meksah. Kena Humairah punya basuh sendiri. Nah, tak boleh. Nabi ya basuh. Pinggir dia. Dan satu ketika Nabi SAW satu ketika tu dia tu apa tu? Dia tu mandi dalam panggil minum dalam bekah dalam gelas tulo patu di bibir mulut tulo. Nah, tahu Siti Aisyah minum betul mana? Nabi pun pergi minum betul Siti Aisyah duduk minum tu. Kena kita go. Nah, jauh cari gelas lain lah. Nah, tahu kata tina kita minum betul mana, kita jauh cari gelas lain. Nah, nak minum gelas tu lah guano. Setengah-setengah buat kita tu. Nah, mulut bau busuk sepuluh tak bas tak perlu gigi ada 15 tahun setengah. Hapak perang. Nah, sore pertama tadi bau sudah makai gapo tu makai tajiruk. Nah, cicah dengan sama wahara, cicah dengan gapo tu? Cicah dengan poyok apa itu ini. Tapi tak Nabi ya di mana tempat Siti Aisyah dia minum, di situlah dia tak mulut dia untuk nak minum daripada bekah daripada Siti Aisyah. Itu digambar di antara gambar yang saya nak royak di sini ni, nak buat kita tambah seralah. Nak wasa kasih pada Nabi jadi tambah lagi lah. Nah, tu nak royak sini sebenarnya saya nak royak banyak lah sakup pau di antara nak royak sakup pau akhlak Nabi dengan keluarga dia, lagu mana, cara Nabi bergamu-gauh dengan keluarga dia, lagu mana, dia gurau kedok, dia galak ketawa kedok, waktu dia duduk dengan tok laki, waktu dia duduk dengan bining dia tu, adakah gurau, ada tak gurau, supaya kedok dengan kita learning, kita tak gurau langsung, kita tak ada kelola langsung, tak ada comel mana. Tak comel kalau tak gurau. Tak galak mana tak comel sebab Nabi SAW ya galak ya gurau dengan retina dia. Lepas tu nak koyak pula sakut pahak dengan Nabi tu di segi adil dia tu. Di segi adil dia dengan sahabat-sahabat dia lagu mana, dengan waris-waris dia. Waktu dia kecek tu, waktu dia ceramah masa mana, demo peheh kedok waktu dia ceramah tu, ya lagu tu nak royak lah ni buat kita pakat khabar, pakat tiru contoh sakut pau. Lepas tu nak royak sakut pau dengan akhlak Nabi sekali dengan waktu dia duduk dengan budak-budak tu ya biasa kelola kedok. Nah, akhlak dia sama dengan khodeh dia
Nah, nak royak lah, nak royak di sini. InsyaAllah Ta'ala tengok minggu depan lah. Kalau ada masa dan peluang, insyaAllah Ta'ala minggu depan kita nak hubung semula sekali lagi dah. Lepas tu masa lagi ada lagi dalam sekitar 2-3 minit. Kalau sidang peringkat ingin nak tambahan dengan apa yang saya syarah tadi, bolehlah beli. Nah, kalau tak ada, saya nak minta undur diri sekadar ni dulu lah. Kalau ada wasa nak taklid atau nak tambah yang saya kecek sana ni boleh. Kalau nak taklid lah. Kalau tak ada taklid, saya pun nak minta undur diri kerana hari ni ngorek kita tu pada je pukul ni 4 minit saja dah. Sementara orang nak ban ngorek, tama-tama orang bagi orang yang berpuasa pada hari ni hari Senin, dan TMA sendiri pun puasa hari ni, insya-Allah Taala TMA pun lagi cedek-cedek untuk nak buka puasa lah. Nah, masa ada lagi 4 minit untuk nak sampai waktu berbuka puasa. Sebentar lagi pada jam pukul ni 4 minit setelah lagi kita akan gemarkan suara azan menandakan masuknya waktu semaya fardu maghrib serta sampainya waktu berbuka puasa yang mereka yang puasa pada hari Senin tu dah. Ya, sedang peringat ada kedak ni kalau wasa nak taklid yang saya kecek sakut faham dengan akhlak-akhlak Nabi lah. Nah, kalau wasa nak taklid, kalau tak saya nak taklid, saya nak minta undur diri sekadar ni sahaja. Apa yang benar pada Allah Subhanahu Wa Taala, silap dan salah daripada saya sendiri dan hasutan syaitan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan katanya aku liqauli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.